Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 5 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk ulang kaji kita pada hari ini, kita akan pergi unit 5, iaitu Qanun dan Perundangan. Namun sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 5 dan terus buka muka surat 30. InsyaAllah saya akan baca dan huraikan. Okay, kita tengok muka surat 30. Islam adalah satu cara hidup yang sempurna. Pada awal dakwah, Rasulullah SAW telah menekankan dari sudut akidah, akhlak, ibadah dan perundangan. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ialah pada tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi, yang merupakan perlembagaan yang pertama bertulis di dunia. Ia juga dinamakan sebagai Piagam Madinah. Rasulullah SAW telah menenteramkan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu kaum Khazraj, Aus dan Yahudi. Nama daripada Yathrib ditukar kepada Madinah yang bererti bandar. Rasulullah SAW menyusun masyarakat Madinah berlandaskan Piagam Madinah. Langkah pertama baginda membentuk perundangan adalah dengan membina masjid. Masjid merupakan tempat beribadah, menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, bersosial dan berkumpul serta sebagai pusat pentadbiran. Langkah kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Persaudaraan itu dibentuk kerana Allah SWT dan sanggup mempertahankan saudara mereka dengan apa cara sekalipun. Jadi di sini untuk muka surat 30 tu, Islam adalah satu cara hidup yang sempurna. Dan pada awal dakwah, baginda Nabi SAW telah menekankan dari sudut akidah, akhlak, ibadah dan perundangan. Dan kalau anak-anak pelajar masih ingat lagi, kita sudah pun menyelesaikan kita punya ulang kaji di bawah tajuk akidah, akhlak, ibadah. Dan pada hari ini kita akan pergi kepada perundangan. Dan di sini perundangan Islam, contoh perundangan Islam yang diberi adalah perundangan Islam yang pertama dalam sejarah adalah pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi, iaitu dinamakan sebagai Piagam Madinah. Dan antara contoh lagi, Rasulullah SAW telah menenteramkan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, khususnya daripada kaum Khazraj, Aus dan juga Yahudi. Dan juga nama daripada Yathrib tadi ditukarkan kepada Madinah yang bererti bandar. Rasulullah telah menyusun masyarakat Madinah berlandaskan Piagam Madinah tadi. Dan antara langkah pertama yang baginda Nabi buat adalah membentuk perundangan adalah dengan membina masjid. Kalau kita tengok pun sejarah di mana setiap kali Nabi Muhammad SAW berhijrah, dia akan bina masjid. Sebagai contoh, masjid yang terbina di atas dasar takwa, di atas dasar takwa kepada Allah SWT, seperti Masjid Quba, masjid yang pertama. Di sini adalah langkah pertama baginda membina masjid sebagai tempat beribadah, menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, bersosial dan berkumpul serta sebagai pusat pentadbiran. Dan antara langkah kedua yang baginda Nabi SAW buat adalah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman. Untuk apa? Untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan Ansar. Persaudaraan itu dibentuk kerana Allah SWT dan sanggup mempertahankan saudara mereka dengan apa cara sekalipun. Dan kalau kita tengok muka surat 30 tu, ada gambar parlimen. Parlimen ini adalah kita di Malaysia ini memang adanya Dewan Parlimen, di mana di Dewan Parlimen itulah akan diberikan perundangan dan juga konun tadilah. Sebagai contoh, kalau di Malaysia ini Dewan Parlimen adalah tempat kita di mana ahli politik ataupun orang kata ahli parlimen lah yang mereka memenangi kursi mereka pada pilihan raya, mereka akan sama ada di pihak kerajaan atau pembangkang. Di situlah mereka akan mengeluarkan idea-idea mereka dan hujah-hujah mereka demi kebaikan negara kita, iaitu negara Malaysia.
Jadi kita tengok muka surat 31, langkah yang ketiga pula. Tadi langkah yang pertama bina masjid, langkah yang kedua mempersaudarakan, dia ambil contoh mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi langkah yang ketiga yang baginda Nabi SAW buat adalah dengan mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya bersama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Rasulullah SAW memberi jaminan kepada kaum Yahudi bahawa tidak akan memerangi mereka, mengakui agama dan harta mereka dengan merangka syarat-syarat yang memberi keadilan kepada semua. Di samping itu, baginda sentiasa berwaspada dengan orang-orang munafik yang sentiasa berpura-pura dan ingin menjatuhkan Islam dari dalam. Jadi antara langkah ketiga yang baginda Nabi buat adalah perjanjian dengan orang Yahudi supaya bersama-sama mempertahankan Madinah pada ketika itu daripada ancaman luar. Dan Rasulullah juga memberi jaminan kepada kaum Yahudi ini supaya tidak akan memerangi mereka, tidak akan memusuhi mereka, dan mengakui agama dan harta mereka dengan merangka syarat-syarat yang memberi keadilan kepada semua penduduk Madinah pada ketika itu. Dan di samping itu juga baginda sentiasa berwaspada dengan orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik ini daripada segi luaran kita tengok dia macam geng dengan Nabi, tapi di belakang Nabi dia adalah orang yang cuba menjatuhkan Islam. Itu adalah orang yang munafik, ditalang dua muka lah dalam peribahasa kita. Jadi kita tengok lagi, masih lagi muka surat 31. Islam berkembang dengan pesat setelah masyarakat Arab melihat sistem perundangan yang baik dan adil. Piagam Madinah telah mengambil kira masyarakat majmuk dengan membentuk peraturan supaya semua penduduk dapat hidup bersama walaupun pelbagai bangsa, bahasa dan fahaman agama. Jadi Piagam Madinah ini, kita sebenarnya apa yang berlaku di Malaysia ni kita boleh tengok apa yang berlaku di Madinah. Sebagai contoh, apa yang berlaku di dalam Piagam Madinah, di mana mereka sudah pun hidup dalam pelbagai bangsa, bahasa dan fahaman agama, namun dapat hidup dengan aman dan harmoni hasil daripada ideologi baginda Nabi SAW. Di Malaysia pun sebenarnya kita melalui benda yang sama. Di Malaysia kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, Iban, Bidayuh, Kelazan dan pelbagai lagi kaum. Khususnya di Sabah dan Sarawak tu banyak lagi kaum-kaum yang mungkin kita pun tak tahu. Tapi kita dapat hidup aman dan damai. Sebenarnya tanpa kita sedari, kita pun telah mengambil contoh bagaimana baginda Nabi SAW mentadbir Madinah di dalam Piagam Madinah tadi. Dan kita tengok lagi perangkat yang terakhir, Rasulullah SAW telah mengambil kira semua hak-hak dan menjamin agar tidak berlaku ketidakadilan kepada semua pihak. Baginda juga telah membentuk kesatuan politik dengan membuat perjanjian dengan semua penduduk Madinah agar dapat mempertahankan Madinah dari sebarang ancaman. Dan kita tengok kesan perundangan Islam kepada dakwah Islamiah. Kesan ni sama ada kita tengok kesan kebaikan perundangan Islam ni kepada dakwah Islamiah. Yang pertama, persesuaian dengan masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan bangsa. Maksudnya kesan daripada perundangan Islam tadi ni dia amat bersesuaian pada ketika itu dengan masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan bangsa. Bukan kata pada ketika itu saja, pada ketika ini pun amat relevan digunakan. Dan yang kedua, mempunyai peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Yang ketiga, boleh menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa. Yang keempat, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Yang kelima, mewujudkan keamanan kepada semua. Yang keenam, memberi garis panduan pemulihan kaum dan penduduk. Yang ketujuh, membentuk politik dan mempertahankan negara. Dan yang kelapan, yang terakhir, merangka persefahaman penduduk Islam dan yang bukan Islam. Ini adalah kesan perundangan Islam kepada dakwah Islamiah, ada 8. Dan kita tengok muka surat 32. Prinsip penting perundangan Islam. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum, di mana Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan rujukan utama. Yang kedua, kesatuan umat dan kedaulatan negara. Yang ketiga, kebebasan bergerak dan tinggal dalam negara. Yang keempat, hak dan tanggungjawab pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, hubungan baik dan saling membantu antara semua warga negara. Yang keenam, tanggungjawab individu dan pemerintah menegakkan keadilan. Dan yang ketujuh, kebebasan beragama dan tanggungjawab terhadap orang bukan Islam. Jadi ini adalah 7 prinsip penting perundangan Islam. Ya, dan kita tengok perangkat yang seterusnya, muka surat 32. Perundangan Islam banyak menyumbang kepada perkembangan dakwah Islam.
telah menjadi kebiasaan manusia akan tertarik kepada satu sistem yang baik, lengkap dan tersusun dalam pentadbiran dan pengurusan. Jadinya perundangan Islam tadi banyak menyumbang kepada perkembangan dakwah Islam, kerana ianya telah membuatkan manusia tertarik kepada satu sistem yang baik, lengkap dan tersusun dalam pentadbiran dan pengurusan. Perangkan yang seterusnya, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang bijak, kerana pada awal hijrah baginda telah menyusun dan merangka perundangan untuk menyusun strategi pembangunan Islam yang kukuh dan disegani. Sebagai contoh tadi, langkah pertama Nabi bina masjid, langkah yang kedua Nabi mempersaudarakan orang Islam yang tengah bertenaga. Itu antara contohlah. Yang terakhir, perangkat yang terakhir adalah setelah kewafatan baginda, sistem perundangan Islam telah diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin yang ada 4 tadi, iaitu Sayyidina Umar, Ali, Abu Bakar dan juga Sayyidina Osman. Itu adalah Khulafa' Ar-Rasyidin. Dengan kekuatan pentadbiran yang tersusun, akhirnya Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Kekuatan Islam sukar digugat kerana mempunyai peraturan dan perundangan yang adil. Rakyat sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan negara dan agama mereka. Begitu juga kita di Malaysia ini, sebenarnya kita telah pun meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, bagaimana untuk mentadbir negara yang memiliki manusia yang pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Begitu juga dengan tutur kata yang berlainan. Setiap kaum tu lain dia punya bahasa. Cumanya kita di Malaysia ini sudah tentulah boleh sebut saja warga negara Malaysia, walaupun bukan orang Melayu tapi boleh berbahasa Melayu. Maka berakhirlah ulang kaji kita tajuk kanun dan juga perundangan. Maka untuk latihan seperti biasalah saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp. Jadi sebarang kekurangan di dalam video ini, khususnya yang menonton adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center, Kota SAS, Kuantan Pahang. Saya mohon maaf, dan jika ada permasalahan dan juga pertanyaan, persoalan bolehlah terus kepada saya, bertanyakan terus kepada saya, insya-Allah saya akan jawab. Dan sebelum saya mengundur diri, akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.